Selamat sejahtera. Mabuk, mabuk, mabuk. Okey, kita cerita pasal mabuk hari ni lah. Apa itu mabuk? Siapa mabuk sebenarnya? Okey, adakah mabuk itu setakat minum bia, ataupun satu gelas bia, 2 gelas bia boleh jadi mabuk, ataupun liquor, berapa gelas, berapa botol boleh jadi mabuk? Okey, so mabuk tu apa mabuk? Mabuk. So mabuk kaki botol, apa punca mabuk? Itu. Suatu masa dahulu, mabuk ni satu senjata. Dulu untuk seseorang, tu golongan-golongan sesebuah, ada golongan lah gunakan mabuk ni sebagai satu weapon ni untuk menutupkan mulut orang. So manusia ni digunakan sebagai mesin kerja. So mereka dipaksa kerja, habis kerja mereka beri dilayani dengan arak-arak ni semua, dan untuk tutup mulut. So dia tak minta banyak gaji, dia tak mau lawan untuk minta hak dia, benefit dia. So ini digunakan sebagai satu alasan untuk diamkan diri. So lama-kelamaan ini dah jadi satu tabiat, habit buruk, habit baik, semua adalah. So sekarang benda tu dah jadi makin teruk lah. Okay, so siapa yang minum? Saya rasa semua orang minum, tak kisah bangsa, tak kira agama, semua minum. Ada orang minum depan tirai, ada orang minum belakang tirai, betul tak? Ada orang minum atas stage, ada orang minum pergi belakang, masuk tandas, minum dan datang duduk macam tak minum, betul tak? Ini yang berlaku. Itu culture Malaysia lah. Tak ada orang berani, tapi yang berani duduk di public depan semua adalah orang India dan orang Cina. Betul. So biasalah, yang lain I tak tahu. So ini yang berlaku. So mabuk ni semua orang mabuk. So dia ada banyak jenis mabuk. Mabuk sebab ubat-ubat yang kita ambil. Ubat tidur pun boleh bikin kita mabuk, ngantuk. So ubat-ubat yang kita ambil ni, kita patut rehat. You ambil, you mabuk, you bawa kereta, accident. Betul? Kadang-kadang ada ubat jantung, ada ubat diabetes. Ini semua boleh menyebabkan kita, ubat ni untuk rehat kan. So bila you ambil ubat, you buat sesuatu aktiviti, you rasa mabuk, you rasa penat, you rasa stres. This is a kind of mabuk. Right? Low pressure pun mabuk. You tak cukup makan pun mabuk, marah. Itu semua mabuk juga. Kategori ni semua mabuk lah. And then dadah, ganja, ketum sekarang latest punya. So ini pun mabuk juga. Orang yang ambil tu pun mabuk juga. So orang minum bia mabuk. Semua ni mabuk. So kita kata mabuk tu bahaya, tapi memang ada dekat market. You jual 24 jam dekat 7-Eleven kita jual. So ada orang jual, ada orang kata jangan, dan ada orang kata boleh. Right? Ada orang jual, tapi bila jual, bila sentuh pada benda yang haram tu, arak tu, dia pakai plastik dan ambil jual, ambil duit tu balik. So dihalalkan. So mabuk ni tak tahu macam mana kita pandang. Alright. Tapi adalah pengalaman saya nak share di sini. Saya kadang-kadang pergi ke Lumut disebabkan kerja saya. So ikut jalan lama sebelum saya masuk highway, nak tuang minyak. So saya surprise tengok dekat stesen minyak ada jual arak. So you kata
jangan memandu ataupun mabuk dan memandu. Betul? Jangan minum arak ataupun bia apa-apalah. Drug, no alcohol and drive. Tapi you jual dekat stesen minyak arak ni. So ini macam ini serupa bagaikan macam bayi tidur, you cubit dia. Apa dia buat? Dia menangis, you bagi dia susu. Serupa. So you ada undang-undang, tapi undang-undang ni belum implement betul-betul. Sebab ada alasan dia. Alasan dia you tahulah ekonomi. Tapi you kata jangan mabuk. So ini satu isu lah. Macam mana? So bila you kata jangan, you kena first you kena categorize. Okay, tempat mana boleh minum, mana tak boleh minum. Ini kawasan untuk minum, kawasan ni tidak boleh minum. Restoran semua tempat makan. Restoran not supposed to serve beer. You kena buat macam itu. Kalau you nak pergi dekat minum dekat club, minum dekat hotel, itu saja. Tepi jalan duduk, bawa kereta yang mabuk sana tak boleh bawa. Undang-undang polis kadang-kadang jalan kawasan tu, dia boleh nampak orang tengah mabuk minum, dia tak boleh berhenti. Dia tak pernah tegur. Saya biasa tengok juga. So these are the attitudes lah. Perangai-perangai ni undang-undang lah. So undang-undang ni belum ketat lagi. So ini nasihat saya untuk semua orang yang minum lah. So kita minum bukan minum saja drug. Ada orang minum ada purpose. Ada orang bila sakit badan, kerja penat, minum, nak rehat malam, tidur dekat rumah. Betul? Ada orang tak boleh tidur, dia minum satu wine, dua wine, dia tidur. Tapi minum dekat rumah, tidur. Okay. So ada orang minum sengaja nak buat rusuhan, nak gaduh. Dia sudah set. Okay. Ada orang mabuk, penat, dia bawa kereta. Biasanya lorry driver, bus driver, sebab mereka kerja, mereka ngantuk. Ada orang minum tak boleh mabuk, ada orang minum mabuk, ada orang minum tak boleh tidur, ada orang minum terus tidur. So ini semua ada purpose sebab apa orang minum. So first you kena tengok root cause, sebab apa mabuk, apa itu mabuk. Dia semua ada sebab. Satu, you jual, you kan ada timing dia. Okay, tutup masa ni. Dan satu lagi, you kata ada umur, sekatan umur. Tapi bila you kata sekatan umur, sekarang bapa boleh beli arak untuk anak. So sekatan umur ni bukan setakat beli, setakat minum pun ni kena pastikan. So ibu bapa kena pastikan. Jangan suruh anak beli, jangan you beli bagi anak. Ini semualah culture. Betul tak? Orang tak minum suruh orang yang beli tu bagi sama orang yang tak minum. These are the things happen. Saya biasa ke negara-negara Middle East. Di negara Middle East, you know lah, most of the countries arak tak jual di, ada jual, ada di kawasan-kawasan certain things, certain places. So orang bukan Muslim, other nations lah, lebih daripada 3,000 dia bagi satu gaji, lebih daripada 3 ke 4,000 dia bagi satu kad. So mereka diberi kad tu untuk beli arak saja. So mereka boleh beli, minum dekat rumah. Tapi pak arak beli daripada mereka yang ada kad tu. Dia tak pergi beli dekat restoran, tak beli dekat supermarket, tak beli dekat public. Dia ada tempat khas untuk jual, dia pergi beli, dia simpan, dan dia pula jadi distributor kepada pak arak di sana. So this one also happen lah. Ini semua kena undang-undang ada, tapi ada cara dia. Okay, ada, tapi macam apa yang berlaku sekarang lah, orang curi tapi sampai sekarang pun belum kena tangkap. Betul tak? Something like that. So mabuk ni banyak jenis lah. Dia ada mabuk perempuan pun ada, mabuk nak rogol orang pun ada, mabuk nak bunuh orang pun ada, mabuk sengaja cakap pun ada, mabuk nak gaduh, mabuk tidur, mabuk rehat, macam-macam lah. Tapi untuk semualah, semua kaki-kaki orang yang suka minum tu, ini nasihat saya. Kalau you mabuk,
dan you bawa kereta, itu adalah serupa you bawa satu senjata. Okay, you ada senapang, you tembak, tak kena sasaran. Kalau kena sasaran, you mabuk, kena sasaran, dia punya consequences dia adalah bahaya, kita tak tahu apa. So you have to face the consequences. Jadi mabuk ni, orang yang dah mabuk dan bawa kereta ni adalah satu senjata. Mereka sendiri jadi satu senjata, weapon. You are a weapon. If you are drunk and drive, you are a weapon. If you drive and use phone, you are a weapon. So you boleh bunuh orang, orang boleh mati disebabkan perangai you. So you nak mabuk, duduk rumah mabuk. Orang yang kata mabuk ni, even saya pun akan berkata, mabuk jangan bawa kereta. Memang salah, tetap salah. Tapi bila salah, macam mana kita nak pastikan benda ni tak diulangi? Macam mana kita nak pastikan benda ni tidak berlaku? Itu yang penting sekarang. So program you, kita kena ada banyak pusat seranti, pusat pemulihan. Kadang-kadang mabuk ni jadi satu penyakit jiwa. Ada orang sakit jiwa, macam nak jadi pangkat tinggi, nak duit. Ini semua satu jenis sakit jiwa tau. So samalah kadang-kadang mabuk, minum ni kind of sakit jiwa. Ada orang bukan nak mabuk, tapi dia sudah kena tu air, sudah kena di punya mulut cukup macam-macam. Ada orang satu gelas, minum satu gelas macam mabuk. Ada orang minum satu crack tu 24 pun tak mabuk, macam batu je boleh bawa steady. So mabuk ni bukan setakat you mabuk, bukan. Kena test, air kencing test. Tengok dia punya ni, suruh jalan. Itu test ni kena spesifik lah. So pastikan denda tu you gantung lesen tak guna. Dia akan buat salah balik, dia akan drive tanpa lesen. Tunggu masa je lah sampai you tangkap, tapi mereka akan ulangi. So denda ni mungkin macam first time you tangkap kasih 1 rotan, 1 bulan jail. Kali kedua 6 bulan jail, 6 rotan. Kali ketiga 1 tahun jail, 12 kali rotan, 1 bulan 1 kali rotan. Buatlah macam itu. You gantung lesen tak guna. You nak taruh 10 tahun pun tak guna. Sebelum tangkap mereka yang lain pun kena tangkap. Undang-undang perlu sama kepada semualah yang buat salah. Curi pun kena tangkap, denda juga. Jangan tengok orang, jangan tengok bangsa, jangan tengok pangkat, politician ke, anak siapa, anak apa, anak orang kaya, anak orang miskin. Itu semua jangan tengok. Salah tetap salah. You mabuk, itu saja. Mabuk apa jangan tengok. You hayal, mabuk tu hayal. You hayal, you duduk rumah. Tak salah, itu hak you. Betul? Tapi jangan duduk dekat public, minum dan merosakkan public. Jangan bunuh orang lain. Betul tak? So you kena implement lah, pastikan. So adakah more program? Sebelum you denda orang, apa program you buat? Apa langkah-langkah you untuk memastikan ataupun nasihat pada mereka semua? You punya approach pun penting juga. Sebelum you denda, you kena educate. Betul tak? Kalau you nak mereka buat sesuatu, you kena provide a program. You train them, you have to tell them, educate them. Bukan cakap tak guna. You kena ada program. Program-program ni untuk ubahkan perangai mereka. Daripada minum, tak minum. Daripada minum dekat jalan raya, duduk minum dekat rumah. Daripada memandu dan drive, duduk satu tempat, duduk minum balik rumah. Minum tidur. These are the things you have to teach them. You have to make sure that this is happen. So kesalahan ni, sebelum denda, kita kena ada program. Kesalahan bukan sahaja kepada orang mabuk. Kemalangan jalan raya bukan sahaja berlaku disebabkan mabuk.
juga berlaku disebabkan oleh sistem jalan raya yang tak betul. Dari KL sampai Melaka, dari KL sampai Alor Gajah, ke Seremban, you tengok berapa banyak iklan dekat road, dekat jalan raya, tepi-tepi jalan raya, macam pesta, pesta iklan. So you nak orang bawa fokus pada jalan raya ataupun iklan-iklan yang orang buat. Ada nombor, ada website, email address, semua. So you nak orang bawa kereta ke, nak baca iklan, accident berlaku lah. Setiap hari akan berlaku, in average lah, setiap hari accident. Daripada Nilai ke Seremban, hujan saja accident, kemalangan berlaku sebab sistem jalan raya yang tak betul. Bawa kereta goyang, dia kata oh ini 4-wheel, ni kereta tak betul. Sebenarnya jalan raya tak betul. Air bertakung semua tempat. Divider yang pasang tu tepi tu, itu adalah killer. Kena sikit je habis, potong, mati orang. So mabuk duit. Orang yang bertanggungjawab tak bertanggungjawab sebab mabuk duit, itu pun mabuk juga. So bila you mabuk, orang yang tak mabuk pun kena accident, kemalangan, mati. So pihak yang berkuasa, yang bertanggungjawab, buatlah kerja you. Ini semua, the root causes semua kena pastikan. Ada orang trip, dia banyak trip, banyak duit, so dia ambil lah drug, dia mabuk, dia bawa, so happy, badan rosak pun tak kisah, mati pun tak kisah. So you punya sistem memaksa orang minum, mabuk. So ini yang kena betulkan. Sebelum kita come up with the denda, pastikan. Ada baru-baru ni ada satu brother, I tengok dia letak banner dekat kereta, dia buat satu video di park kereta, mabuk ni. I suka, buatlah program-program macam tu. Pihak berkuasa kena, jangan tangkap je. You patut educate, polis patut educate. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negara ni kena educate people. Kementerian Kesihatan kena ajar, kena come up with the program. Bahaya-bahaya ni. So program tu penting. Failure of the program, failure dalam you punya program, you tak buat, kemalangan berlaku. You kena buat satu program dulu. Program you gagal, accident berlaku. You punya program sukses, accident tidak berlaku. So prevention is better. You should prevent, come up with prevention program, rather than you go and punish them. You punish, dia marah, bertengkar, bergaduh, dia minum lagi, cabar you. Don't do that. You come up with a program where to educate them. You have to tell them. Ada orang tahu tapi masih minum. Tapi bila you punya cara tu, you ambil kisah pasal dia, saya sayang lah, you advise dia, dia pun start fikir, cerita pasal keluarga dia. You punya approach ni penting ni. Bukan mabuk ni setakat mabuk. Walau macam mana pun, mabuk tetap salah lah. Mabuk dan bawa kereta memang salah. Kalau rasa mabuk, jangan bawa kereta. You are a weapon. If you are drunk, you are a weapon. You are a killing machine. So don't drink and drive. Or don't drunk, you drink, another thing. But if you're drunk, don't drive. Okay? Think about that. Be safe.